Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, bersama saya dalam studio ST buat julung-julung kalinya, saya membawakan satu rancangan sembang-sembang yang dipanggil Moh Sembang. Kita santai-santai je. Yang mana pada setiap rancangan tu saya akan cuba membawakan tetamu-tetamu untuk kita sembang apa saja topik, mungkin berkaitan ekonomi, politik, sukan dan sebagainya, dan juga mungkin juga berkaitan dengan isu semasa. Terutama sekali kita fokus kepada golongan muda. Okey, golongan muda. Jadi untuk episod yang pertama ni saya bawakan tetamu uh, yang merupakan sahabat saya, yang mana beliau yang banyak memberi hikmat dan sumbangan yang besar terhadap kemenangan ahli Parlimen Lumut pada pilihan raya yang lepas. Okey, seperti mana kita tahu Parlimen Lumut merupakan satu kawasan yang kata pada waktu itulah dijamin menang oleh Parti Barisan Nasional disebabkan sana ada apa ni, di sana terdapatnya kem tentera iaitu kem TLDM. Tetapi beliau dan tim-tim beliau telah membuktikan sebaliknya dengan kemenangan, walaupun majoriti yang tipis, tapi kemenangan itu amat berharga dan memberikan satu kepuasan kepada beliau, yang kini beliau berkhidmat sebagai pegawai di pejabat Pusat Hikmat Parlimen Lumut. Beliau yang saya maksudkan ialah tidak lain tidak bukan saudara Muhammad Ikmal bin Muhammad Iskandar. Okey, Assalamualaikum Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Selamat malam. Alhamdulillah. Lama tak jumpa kita PKP ni. Kita boleh jumpa ni kita lah, ada boleh lepas. jumpa secara kita sekian maya online lah, dalam talian je lah kan. Kalau tak boleh kita lepak-lepak sembang-sembang kedai kopi, tapi sebabkan PKP kita sembang-sembang dekat kata alam maya. Alam maya. Right, Man. Yes, Terima kasih kerana sudi menerima jemputan lah. Jadi tetamu yang pertama. Short notice, memang sangat-sangat short notice. Sebab apa, saya baru mesej dia dan berikan dalam pukul 8 suku tadi. Okay, 8 suku malam. Kata nak set up satu rancangan buat bicara lah, Moh Sembang. Dan dia kata, okay, jom. Saya pun, wah, jom terus. Okay, terus saya set up. Soalan pun tak prepare. Just bagi tajuk. Jadi, apa yang kami buatkan hari ni memang secara spontan. Tak sempat nak keluar, nak rangka apa soalan. Ikmal pun tak tahu apa soalan saya nak tanya. Saya pun belum tahu lagi soalan yang saya nak luahkan. Jadi harap lancar lah hari ni. Ini percubaan pertama julung-julung kalinya untuk studio ST ni. Jadi Mat, sekarang ni kita masuk bulan 2 2021. Kalau kita tengok balik kata sejarah kan, tahun lepas, bulan 2 merupakan kes yang pertama dicatat di Malaysia. Okay, bulan 2 iaitu 4 bulan 2. Kes yang pertama dicatatkan di Malaysia lah, kes COVID-19. Dan masuk ni kita ibaratnya kita menyambut ulang tahun yang pertama lah untuk kedatangan COVID ke Malaysia ni. Jadi selepas tahun setahun tu mungkin satu tempoh yang lama dah, apabila COVID mula melanda pada bulan 4 2020, UK telah buat satu kenyataan bahawa COVID pada waktu itu bulan 4 2020 memberi kesan kepada golongan muda di UK, dan juga keluar satu artikel di Utusan pada 3 hari bulan 9 2020 yang menyatakan bahawa usahawan-usahawan muda banyak yang terjejas disebabkan COVID-19. Sekarang ni kita dah setahun, Man. Kita dah setahun orang kata menerima kedatangan COVID-19 di Malaysia. Mengikut pandangan anda, COVID-19 adakah memiliki kesan yang besar sekarang ini setelah setahun kepada golongan muda di Malaysia? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat malam. Okey, semua orang tahu bahawa masuk kepada Februari 2021 kita sudah genap setahun pandemik COVID-19 ni melanda Malaysia. Okay. Dan seperti mana yang Cik Syariman kata tadi, kesan pandemik ni sebenarnya sangat besar, khususnya kepada anak muda, kepada peluang pekerjaan di Malaysia. Malah mengikut statistik yang dikemukakan oleh kerajaan yang saya baca daripada berita harian tarikh 8 Februari yang lalu, pengangguran dianggarkan
meningkat, bukan dianggarkan, memang data ni mengesahkan bahawa pengangguran meningkat sehingga 772,000 772,000 tu tahun adakah daripada tahun lepas, mana setahun lah, setahun punya data pada sehingga Disember 2020. hingga Disember 2020. Apa? 772,900 orang. Ni data ni saya dapat daripada Jabatan Perangkaan Negara lah. Department of Statistics lah. Alright. So memang kita kena akui bahawa pandemik ini memberi kesan langsung, impact yang sangat besar, khususnya kepada sektor-sektor yang berkaitan. Antaranya adalah dalam sektor pelancongan, pengangkutan, event management, kesenian, hiburan, rekreasi, yang mana kita tahu industri ni sangat terjejas teruk dalam pandemik COVID-19 ini. Itu teori, itu introduction-nya lah. Pengenalannya bahawa memang kita kena mengakui dan kita kena faham bahawa pandemik COVID-19 ini memberi implikasi yang sangat besar kepada guna tenaga di Malaysia ini. Jadi dalam banyak-banyak sektor yang Ikmal sebut tadi lah, kita ada macam-macam, sukan, rekreasi, perkhidmatan dan sebagainya. Yang mana yang paling ketara sekali yang dipelopor oleh golongan-golongan muda ni? Okey. Mengikut sudut pandang saya adalah ada 3 sektor yang memberi kesan langsung kepada anak muda. Pertama, industri pengangkutan udara, khususnya airline. Kita tahu pekerja-pekerja airline ini yang terdiri daripada groundnya pekerja, stewardess, malah kapten sendiri terdiri daripada golongan muda. So kita melihat kepada berita tahun lepas yang mana ramai pekerja-pekerja airline ini diberhentikan kerja, sama ada pilotnya, flight attendantnya, ground dia. Mostly banyak anak muda diberhentikan kerja. Itu dari sudut pengangkutan udara. Dan juga khususnya dalam sektor pelancongan. Kita apabila kerajaan mengumumkan larangan rentas daerah khususnya, maka industri pelancongan ni sangat terjejas teruk. Saya tak ambil jauh, khususnya contoh di Pangkor. Apabila kerajaan mengumumkan sekatan merentas daerah dan negeri, industri pelancongan di Pangkor merosot sehingga 80%. Dan ia memberi kesan langsung yang sangat besar kepada anak-anak muda yang bekerja di Pangkor, khususnya sama ada pemandu taksinya, dari sudut beach boy-nya, dari gerai-gerainya, dan malah pekerja-pekerja hotel sendiri ramai yang diberhentikan pada tahun 2020 yang lalu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, industri yang sangat terkesan adalah industri event management, pengurusan acara, pengurusan pentas dan khususnya yang berkaitan. Kenapa saya berkata begitu? Contohlah, apabila kerajaan mengumumkan contoh kenduri kendara ada limitnya, pada mulanya langsung tak ada. So kesan langsungnya adalah ramai kawan-kawan saya sendiri, ramai anak-anak muda sendiri yang hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan. Baik yang kerja kanopinya, baik yang kerja pengurusan caterernya, baik yang kerja tukang ambil gambar, DJ, semua hilang pekerjaan. Dan ini memang itu antara sudut pandang saya yang mana 3 industri ini memberi kesan langsung, memberi impak yang besar dalam pengangguran kepada anak muda di Malaysia khususnya. Okey, Mat. Itu kalau kita fokuskan kepada golongan muda yang bekerja lah, mana bekerja yang diberhentikan. Memang memberi kesan lah kepada mereka. Okey, sekarang ni bagaimana pula dengan golongan muda? Golongan muda kita tengok ada yang masih belajar, kan? Ramai yang masih belajar. Betul. Itu pun masuk dalam golongan muda. Jadi mengikut pandangan Ikmal, okey,
apakah nasib, kita kata sebagai nasib lah kan, nasib mereka ni yang golongan belajar sekarang ini, sebaik sahaja mereka menamatkan pengajian. Terutama sekali kita katakan sebagai dari segi sudut peluang pekerjaan, dan juga yang keduanya segi ilmunya tu. Bagaimana kita tahu sekarang ni kebanyakan kita lebih pada online kan, belajar online. Kalau dulu kita masuk kelas, kata kalau kena marah tu kena cubit apa semua rasa kan. Sekarang ni bila kelas online, kita masuk online, masuk kelas, kita off video, lepas tu nak buat apa pun macam tak tahu pun apa kita buat kan. Maknanya dari segi ilmu tu mungkin bagi saya lah agak kurang. So macam mana dari segi kelangsungan mereka ni selepas menamatkan pengajian? Okey. Kita tahu saban SEM akan ada pelajar-pelajar baru yang graduate. Jumlahnya bukan sikit, malah ia boleh menjangkau sehingga ratusan ribu, puluh ribu yang keluar daripada IPT, IPTA maupun IPTS saban semester. Okey. Apa yang kesan langsung kepada graduan-graduan ini adalah peluang pekerjaan dalam sektor-sektor yang saya nyatakan tadi memang menurunlah. Sama ada dari sudut airline-nya, dari sudut pelancongannya, dari sudut apa lagi? Pengusaha acaranya. Walau bagaimanapun, di sebalik kegelapan yang berlaku, pasti akan ada cahaya di hujung terowong. Saya selalu gunakan ayat tu. Okey. Terdapat peningkatan, kita panggil demand, peluang pekerjaan dalam sektor-sektor lain. Yang mana peluang ini harus direbut segera oleh golongan-golongan mahasiswa-mahasiswi yang graduate sekurang-kurangnya untuk menyara kehidupan mereka sebelum ekonomi kembali pulih. Terusnya dalam sektor pertanian. Kenapa saya kata pertanian ada peluang? Sebab kebergantungan makanan kita khususnya di Malaysia ini masih sangat rendah. Kebergantungan makanan local food about dalam 20 ke 30%. Malah 70% makanan kita masih lagi diimport. So graduan perlu kembali semula, kembali kepada asal usul, kembali kepada tanah untuk memberi pulangan kepada masyarakat, memberi pulangan kepada keluarga, pendek kata berbakti semula kepada tanah. Tak kisahlah, mungkin cuba menanam makanan-makanan yang untuk keluarga dahulu, ada lebih boleh jual. Itu dari sudut pertanian. Dan yang kedua adalah sudut logistik. Kita tahu di mana orang sekarang takut nak ke mall sebab dengan COVID-nya, khususnya dengan COVID. So mereka gemar membeli produk dalam talian. Malah kita tahu platform-platform sekarang tumbuh macam cendawan lepas hujan. Baik Shopee-nya, Lazada-nya, malah banyak lagi platform-platform lain. So peluang pekerjaan dalam sektor logistik khususnya sangat meningkat. Tapi Mal, adakah sektor logistik ni dia ni datang bermusim? Maksudnya sekarang ni sebab PKP, ramai orang tak nak keluar apa semua. That's why yang kata courier service ni dia jadi melonjak-lonjak permintaan dia. Dan sebaik saja PKP ni tamat, adakah macam mana? Adakah sektor yang macam ni dia berbentuk bermusim ataupun dia mampu sustain untuk satu tempoh yang lama? Okey. Walau bagaimanapun teknologi itu berubah, walau bagaimanapun teknologi itu meningkat, sekarang kita ada 5G semua, ada benda yang you must be deliver physically. Kita mungkin boleh transfer duit online. Kita mungkin boleh tengok baju di butik online. Tapi ada satu benda yang you must deliver physical, iaitu barang. Kita mungkin boleh order online. Okay, you kata nak beli apa? Baju, order online. Tapi mesti ada orang yang tukang hantar. Dalam era 4G, 5G ini, norma baru ini ataupun kita panggil
polisi baru ini, walaupun orang kata bersifat seasonal, ia boleh sustain dalam satu jangka masa yang panjang. Sebab habit orang, dia berbelanja di dalam talian ini, dulu walaupun sebelum COVID, ia ada satu ratio yang sangat besar. Dia satu jumlah yang sangat besar. Dan tapi after COVID ini, dia langsung meningkat. Dan mengikut kajian, data ini akan sustain dengan agak lama kerana habit orang sudah berubah. Orang tidak lagi gemar untuk keluar sebab dia kata nak kena parking, nak kena bawa kereta, nak kena bersesak. Orang dah tak gemar, orang berbelanja online. So, orang rela untuk tunggu di rumah untuk produk tu sampai instead of dia kena keluar untuk beli barang. Dan data-data menunjukkan bahawa trend ini sustain dan akan terus meningkat sesuai dengan peredaran zaman, sesuai dengan behavior masyarakat itu sendiri. Itu apa yang saya boleh kongsikanlah menurut pengalaman saya. Okey, berbalik pada dalam bidang transport. Betul. Untuk pengetahuan semua, Saudara Ikmal ni merupakan graduan memegang ijazah sarjana muda transportation kan? Betul Ikmal Business in Transport. Business in Transport, UiTM. UiTM Shah Alam. Dan beliau juga berpengalaman sebagai pegawai penyelidik pengangkutan awam di negeri Terengganu, betul? Ya, saya tahun 2006. Tahun 2006, Ikmal merupakan salah seorang penyelidik yang menyelidik tentang sektor pengangkutan awam di Terengganu. Okey, maknanya pengalaman pengalaman beliau dalam sektor pengangkutan awam ni saya boleh katakan sebagai luas jugalah. Okey, terlibat secara langsung dalam dalam penyelidikan tersebut. Okey, Ikmal, berbalik pada saranan untuk bercucuk tanam. Memang kalau kita baca dalam berita, tak silap saya, suku ketiga tahun lepas memang terdapat banyaklah saranan tentang yang menyarankan orang-orang muda, golongan muda ni beralih pada sektor pertanian, cucuk tanam. Tapi kalau yang duduk di kampung saya rasa okey sebab tanah masih banyak. Kalau kita tengok sekarang ni yang ramai yang terkesan ialah yang duduk di bandar, yang duduk di flat, yang contohlah di KL kan. Kebanyakannya ramai duduk di flat. Okay. So dari segi pertanian tu kan, bila kita nak ni macam mana? Apa yang sesuai untuk golongan macam ni? Okey. Saya difahamkan bahawa kementerian, saya tak pasti kementerian mana, ada menganjurkan pertanian dalam bandar. Golongan-golongan muda khususnya boleh mengambil kesempatan ini bertanya dengan agensi-agensi terlibat bagaimana untuk bagaimana untuk take the opportunity, mengambil peluang ini untuk kita panggil untuk bertani dalam bandar. Saya tak pasti kementerian mana, tapi antaranya adalah di mana saya ingat baru 2-3 hari lepas Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa melancarkan satu program pertanian dalam kawasan KL. So, itu salah satu peluang. Bukan semata-mata kita perlu satu tanah yang besar, tapi sekurang-kurangnya you have land yang mungkin small scale, tapi dengan penggunaan teknologi yang terkini, ia sekurang-kurangnya ia boleh menggandakan you all punya productivity, dan jika lebih you all boleh jual atau sekurang-kurangnya boleh guna pakai untuk dapur di rumah. Ada dengan macam-macam teknologi fertigasinya, agroponiknya, ia boleh diguna pakai sekurang-kurangnya untuk mengurangkan disposable income kita, mengurangkan perbelanjaan hangus kita untuk ke pasar dan mengambil hasil apa yang kita cucuk tanam tadi untuk masak di dapur. Itu pandangan saya lah. Tapi saya faham, saya rasa ada kementerian-kementerian yang memberi insentif kepada anak-anak muda untuk bercucuk tanam dalam kawasan bandar. Saya mohon maaf, saya tak tahu agensi mana, saya lupa. Tapi ada a few kementerian yang do the work untuk benda ni. Okey, kalau kita tengok
1 bulan 7 2020, kes yang paling rendah dicatatkan di Malaysia, iaitu 1 kes saja. Dan beberapa 2 minggu lepas dalam 21 bulan 1 2021, kes yang tertinggi dicatatkan iaitu 5,700 lebih kes dicatatkan di Malaysia. Maknanya dalam tempoh setahun itu kita jangkakan kes akan menurun, tetapi sebaliknya berlaku di Malaysia yang mana melonjak sehingga ke 5,000. Jadi pada pendapat Ikmal, berapa lama tempoh lagi yang kita perlukan, yang kita boleh agak COVID ni akan selesai? Bukan selesai lah, at least kita balik kepada yang dulu, mana single digit kan, single digit 1K 2 kes, berbanding sekarang ni yang tak lari 2-3 ribu kes sehari. Okey, mengikut kenyataan daripada Yang Amat Berbahagia Tan Sri Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, beliau menjangkakan bahawa kes boleh kembali kepada 2 digit dan 1 digit dalam tempoh 2-3 bulan akan datang. Dan kita berharap agar semua rakyat di luar sana mematuhi SOP yang ditetapkan agar target Kementerian Kesihatan khususnya untuk kita panggil melandaikan keluk COVID tu nanti kepada 2 digit dan atau sehingga 1 digit pada bulan Mei ini. Maksudnya lepas raya kot, bulan Mei kan? Okeylah, kita ambil lah 2-3 bulan. Jadi dalam tempoh 3 bulan ni, adakah golongan muda terjejas ni akan kembali normal? Maknanya peluang pekerjaan kembali macam biasa, mereka akan kembali menjalani hidup macam biasa, seperti mana sebelum COVID, ataupun kesan COVID itu masih akan berterusan untuk satu tempoh yang panjang untuk golongan muda yang ni. Walaupun dikabarkan dalam tempoh 2-3 bulan kes akan landai. Okey. United Nations pernah memberitahu dalam dia punya artikel bahawa 2021 adalah proses, kita panggil proses recovery. Bukan proses di mana ekonomi kembali pulih, tapi proses pemulihan. So, menjelang Mei ni tadi, pelbagai inisiatif kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memberi galakan atau insentif kepada anak-anak muda khususnya untuk survive dari segi subsidi gajinya, dari segi GDP-nya. Walau bagaimanapun, maaf cakaplah, sehingga ke hari ini terdapat rungutan macam saya berkhidmat di Pusat Imat, terdapat rungutan daripada pelbagai anak muda bahawa bantuan yang dijanjikan tu tidak sampai lagi. So, menjelang Mei ini, saya merasakan bahawa jika bantuan tersebut gagal sampai kepada golongan sasar, ia memberi satu tekanan yang sangat besar kepada mereka untuk survive sekurang-kurangnya. Sebab rakyat di luar sana faham bahawa pandemik ini bukan satu isu main-main, bukan isu kecil, isu besar. Tapi tindakan proaktif kerajaan perlu seiring dengan janji yang sering dilafazkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, Man. Beliau berjanji untuk bagi duit, dia kena bagi. Okey, adakah apa usaha yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ni yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin mencukupi untuk cater masalah yang dihadapi oleh golongan muda ni, terutama dari segi kelangsungan hidup orang muda lah? Kalau dari segi politiknya saya kata tak cukup lah. Tapi realitinya yalah, tapi realitinya memang tak cukup. Bukan sebab saya daripada Pakatan Harapan, tak. Memang realitinya tak cukup. Kenapa saya begitu? Kerajaan menjanjikan GKP, grant untuk PKS, grant tambahan RM1,000 untuk PKS yang dah berdaftar. Okay. PKS yang daftar ni ada GKP 1, GKP 2. Mereka dapat RM3,000 untuk GKP 1 dan dapat lagi RM3,000 untuk GKP 2. Tapi bukannya redundant.
Maksudnya kalau you dah dapat JKP 1, you tak boleh lagi dapat JKP 2. Okey. Okay. Dan untuk tambahan ni JKP JKP Sinar kalau saya tak salah, Sinar. dapat tambahan 1000 untuk PKP. Kan ni JKP untuk JKP tambahan. Oh, okey. Dapat 1000 untuk SME yang dalam PKP, dan 500 untuk SME yang dalam PKPB. Walau bagaimanapun, kita dah tahu PKP ada 3 negeri je yang sustain PKP, Selangor, Wilayah dengan Penang. Dan negeri lain kembali kepada PKPB. Dan Perlis kepada PKPP. Okey. Lala aku pun pening. PKPK lah sendiri. Okey. Tapi so golongan SME ni yang tadi kita dah kena PKP daripada bulan 1. Okey. Kira sebulan lah kita kena PKP. Betul. Sekarang dah jadi PKPB khususnya kat Perak ni. Okey. So depa ni dapat apa? Dapat 1000 ke dapat 500? Kawan-kawan saya ni dah kata dah, nanti dapat 1000. Pap kerajaan dah umum PKPB. Dapat 500 saja dia. Itu dari sudut SME. Okey. Kan? Cakap tu tak firm. Okey, itu satu. Yang kedua, tentang moratorium. Okey. Benda ni adalah kita panggil kelangsungan hidup kelangsungan hidup B40. Tapi ada setengah bank khususnya berkata macam ni. Okay, you nak moratorium, okay fine. Tapi you kena extend your duration payment. Betul. Macam mana tu? Itu satu, memanjangkan tempoh. Okay. Itu satulah yang memanjangkan tempoh pinjaman. Yang satu lagi, kalau tidak silap saya lah, institusi pinjaman seperti Aeon Credit, sebaik saja habis tempoh mod tu, kita kena bayar balik yang dia dah wave, konon-konon wave, tapi kita kena bayar balik on the spot. Contoh waktu PKP yang mula-mula tu, dia bagi kita lah, dia bagi kita moratorium untuk 2 bulan sebagai contoh. Sebulan dah kita tak bayar 300, 2 bulan 600 sebagai contoh. Masuk bulan ketiga, dia minta kita bayar balik yang dia dah dia dah cover balik. Dia cover balik. So macam mana tu? Itu saya kata arahan bank negara macam ni. Kata arahan bank negara tapi ia memberi kebebasan kepada bank-bank, institusi keuangan di Malaysia untuk practice according to the bank regulation. Okay. So ini menyebabkan ada bank-bank yang memilih untuk memberi moratorium plus extend your payment duration. Okay. Sebagai contoh, you ada hutang lagi RM5,000. Contoh, ada hutang lagi RM5,000. You have 1 year to comply you punya loan lah. To service you punya loan. Tapi you memilih, you mungkin terjejas, tak ada kerja ataupun gaji terpotong mungkin 20%, 30%. You minta moratorium. Okey, tapi bank bagi okey. You nak moratorium apa? Okey, kita bagi 3 bulan. Boleh? Tapi you kena tambah you kena service you punya loan tu tadi daripada setahun kepada 2 tahun ataupun kepada 3 tahun. Elok-elok baki hutang you tadi ada 5,000, tambah lagi 2 tahun, means lagi total 3 tahun, boleh menjangkau sehingga 5,000 tadi mungkin sampai 7, 8. Memanglah betul hutang bayaran bulanan tersebut menjadi kecil. Tapi ia memanjangkan lagi tempoh hutang rakyat. Ini sangat memberikan. Dan ini memberi kesan langsung bukan saja kepada B40, malah memberi kesan kepada M40 sendiri. Sedangkan jadi, dalam apa kita panggil dalam subsidi yang kerajaan bagi, dalam insentif yang kerajaan bagi, golongan B40 dapat apa yang sepatutnya. Tapi golongan M40 ni pula tak banyak dapat. Senang katalah tak banyak dapat. Tapi bila jadi macam ni, elok-elok aku hutang 5,000, dah aku tak mampu, kena extend lagi hutang jadi 7,000, 8,000. Extend lagi 2 tahun. Tak ke parah tu? Okay, Mal.
soalan bonus lah kan. Kalau kita tengok insentif-insentif yang kerajaan telah bagi sekarang ni, usaha-usaha yang kerajaan telah buat, kerajaan Perkhidmatan Nasional telah buat. Dan seperti mana kita tahu, golongan muda merupakan pengundi terbesar antara golongan pengundi yang terbesar untuk pilihan raya akan datang. Jadi, adakah apa yang kerajaan buat sekarang ini mampu untuk menarik golongan muda dan mengekalkan kata parti pemerintah yang sekarang ini, ataupun mungkin golongan muda akan beralih kepada parti yang lain yang merasakan mampu untuk membela golongan muda. Salah satu faktor dia sebabkan pandemik COVID lah kan. Mungkin ada yang merasakan macam kak mungkin merasakan tidak cukup ataupun tidak konsisten dia punya paturan dan ingin cuba merubah kembali sebagaimana yang telah dibuat pada PRU yang lepas. Okey, kita kena mengakui bahawa kerajaan Muhyiddin Yassin bukan kerajaan mandat rakyat. Kerajaan mandat rakyat adalah kerajaan yang dipilih pada Mei 2018. Tetapi ada yang mengatakan Tun sendiri yang step down kan, and then Muhyiddin terpaksa tampil untuk menstabilkan balik kerajaan Malaysia. Oh, terpaksa okey. Okay. Tak, ada yang mengatakan macam tu. Saya cuma okey, faham. Okey, macam ni. Peluang mana-mana parti politik menjelang PRU 15 ini sebenarnya bagi saya seimbang. Seimbang tu maksudnya tiada parti yang boleh claim bahawa PRU 15 nanti adalah milik mereka. Tak kisahlah PN ke, MN ke, BN ke, banyak sangat N-nya. Ataupun PH. Nobody can claim PRU 15 milik mereka. Kerana apa? Satu adalah kita kena jelas bahawa undi 18 akan berkuat kuasa pada Ogos 2021. Betul. Okey. Kan? Melainkan terdapat klaus mana-mana yang memungkinkan ia tidak berlaku. Tapi mengikut sebab benda ni perlembagaan dah diubah, so can be enforced on August 2021. Okey. Melihat kepada itu, penambahan pengundi 6 juta ke 7 juta. Penduduk kita tak ramai bang. Penduduk Malaysia dalam 31 juta je. 33 kalau saya tak silap. Kita ambil 33 juta. 33 kalau saya tak silap yang terbaru. 33 something. 33 juta. 33. Kalau 6 juta ke 7 juta pengundi baru, pengundi undi 18 ni tadi, equal to 20% penduduk Malaysia bang. Betul. So, bagi saya, mana-mana parti politik yang boleh memberi harapan kepada golongan-golongan anak muda ni tadi, insya-Allah parti itu akan survive pada PRU 15 nanti. Okey. Itu pandangan saya. Itu pandangan saya pun tak tahu parti mana yang boleh survive. Kalau saya kata tanya saya nak pilih survive lah. Yalah, betul lah tu. Selera anak muda sekarang berubah-ubah. Dulu selera kita zaman kecil-kecil dulu, zaman kita kenal internet, kita tahu MRC. Betul. Chatting, MRC. Betul. Lepas tu CIQ ke? QIC. Yahoo Messenger. Itu zaman kita, lepas tu dengan Yahoo Messenger. Tapi zaman sekarang, selera tu dah berubah. Selera tu lebih kepada streaming, kepada live streaming, kepada TikToknya, kepada Bigonya, kepada Twitternya. Dan jika jika ada parti politik ataupun figura-figura politik yang dapat menambat hati anak muda ni tadi melalui maksud-maksud yang saya nyatakan tadi, insya-Allah dia ada peluang cerah sekurang-kurangnya untuk mendapat undi penentu pada PRU akan datang. Iaitu undi penentu, bak kata pas lah, Kingmaker. Tapi bukan pas lah. Itu pandangan saya lah. Tapi kalau tanya saya, Seth, kalau tanya, saya lebih tertarik kepada pendekatan yang berhormat
ahli parlimen MUA, YB Sheikh Sadiq. Dia kurang bercakap dalam benda-benda politik ni, tapi he show the work. Dia bawa dia cari sampai 300 laptop ke parlimen MUA, lepas tu tambah lagi tablet-tablet yang lain. Anak muda nak macam tu. Anak muda nak tengok hasil kerja kau. Berbanding anak muda tak nak dengar apa yang kau bebel. Anak muda nak tahu apa yang kau dah buat untuk aku. Kalau yang dah veteran-veteran ni dah mungkin dah boleh sampai satu tahap healing. Dia dah dapat semua apa yang dia nak. Tapi anak muda ni yang baru nak kenal dunia, yang baru graduate, yang baru berkahwin, dia pun nak tahu apa yang kerajaan boleh bagi kepada mereka, instead of daripada kita membebel apa yang mereka boleh bagi kerajaan. Mereka nak tahu apa yang kau boleh bagi ke aku. Sekurang-kurangnya peluang pekerjaan, kemudahan perumahan, kemudahan pendidikan. Tell me what you want to give us. Okay, mengikut pandangan Ikmal tadi, pandangan saya lah. YB saya Sadiq lah antara yang aktif lah kan, yang aktif memberi bantuan kepada golongan muda, terutama sekali golongan pelajar kan. Kalau saya sembang dengan sahabat-sahabat saya lain pula, ramai yang memuji tindakan yang dibawa oleh Ketua Pemuda UMNO sekarang lah, iaitu Dr. Ashraf Rajdi, yang mana orang kata beliau aktif menyuarakan apa ni, rintihan lah kita panggil kan, rintihan ataupun luahan rakyat, dan banyak orang kata menjadi pendesak lah terhadap apa-apa jua keputusan yang telah diputuskan oleh kerajaan. Itu mengikut kata mereka lah. Saya tak pastilah, mungkin berbentuk politik ataupun memang beliau seorang yang memang orang kata prihatin dengan apa yang dihadapi oleh rakyat. Jadi kalau mengikut saya pun, mungkin ada yang mengatakan itu adalah orang kata just untuk political mileage, tapi dari segi persepsi, beliau telah berjaya membuat satu persepsi yang baik kepada orang lain, yang mana pemuda UMNO ini adalah harapan untuk orang muda. Sebab kalau kita tengok pemuda-pemuda parti yang lain, tidaklah seaktif apa yang telah dibuat oleh pemuda UMNO Malaysia sekarang. Adakah anda setuju? Okey. Dalam konteks ini, dalam konteks politik mainstream sekarang, saya kena mengakui bahawa opposition party bukan macam dulu. Dan UMNO mengambil peluang sementara mereka menjadi kerajaan semula untuk terus mendesak kerajaan sedia ada untuk peka dan prihatin kepada masalah rakyat. Dan sama seperti apa yang Ahmad Syariman kata tadi, saya terpaksa bersetuju bahawa UMNO dilihat sebagai hero rakyat dalam beberapa isu kritikal sekarang. Dan ialah ia memperlihatkan bahawa dia center kan, Senator Ashraf Wajidi saya rasa dah habis tempoh kan? Masih lagi? Habis tak ingat. Saya tak pasti. Tak tahulah sebab parlimen dah kena gantung kan. Kita pun tak tahu dah habis tempoh ke tak kan. So saya kena mengakui bahawa UMNO berjaya melihatkan diri mereka sebagai golongan pendesak kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang beberapa isu kritikal, khususnya dalam suasana pandemik COVID-19 inilah. Dan dari segi demokrasinya, parti-parti lain pun sepatutnya perlu mendesak kerajaan supaya prihatin kepada masalah-masalah rakyat. Ini bukan semata-mata untuk siapa jadi juara, tak. Tapi ini sangat penting supaya kita wajib menang dalam pandemik COVID-19 ini. Sama ada dari sudut kesihatannya, dari sudut ekonominya, dari sudut mentalnya, dari sudut fizikalnya, kita wajib menang. Atau kita bakal berhadapan dengan senario yang sangat besar
senario yang sangat meruncing jika kerajaan dilihat gagal menangani isu pandemik ini. Okey, Mat. Kita dah menuju ke penghujung lah. Kita dah bersiar selama 40 minit dah ni. Lebih kurang. Walaupun santai-santai tapi isu macam serius jugalah. Okey, jadi orang kata dah nak masuk penutup ni, penghujung ni. Apakah orang kata pelan jangka pendek lah. Kita nak jangka pendek, jangka panjang tu mungkin ada lah. Tapi kita nak jangka pendek ni yang boleh mampulah setidak-tidaknya mengurangkan beban yang ditanggung oleh golongan muda, terutama sekali mereka yang telah dibuang kerja. Okey. Pertamanya adalah bagi saya, jangan menganggap segala yang berlaku dalam suasana pandemik COVID-19 ini sebagai penamat. Saya faham ramai daripada golongan anak muda mengalami kesusahan yang sangat meruncing. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang hilang keluarga akibat COVID-19 ini. First sekali adalah kuatkan mental. Tekadkan diri bahawa we can survive through the pandemic COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbanyakkan ilmu dalam menghadapi norma baru. Norma baru ini mengkehendakkan kita mendalami ilmu IT khususnya, ataupun ilmu niaga online antaranya. Dalami ilmu-ilmu ini dalam kita keluar daripada norma biasa masuk kepada norma baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalami juga ilmu-ilmu berkaitan kemahiran dan servis, yang mana ia boleh memberi nilai tambah kepada belia di luar sana untuk terus survive. Kenapa saya berkata begitu? Rakyat mungkin